Assalamualaikum semua murid-murid. Apa khabar? Baiklah, hari ini kamu semua akan belajar mata pelajaran sejarah bersama dengan Cikgu Rustiza. Kita mulakan dengan unit yang pertama, iaitu mengenali sejarah. Topik yang kita akan bincangkan dalam unit ini berkenaan dengan sumber sejarah dan kaedah penyelidikan sejarah. Baiklah semua, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, mari kita lihat standard pembelajaran, iaitu 1.1.2 mengenal pasti sumber dalam sejarah dan 1.1.3 menjelaskan kaedah penyelidikan dalam sejarah. Objektif pembelajaran: pada akhir pembelajaran, kamu akan dapat mengenal pasti dan memahami sumber-sumber sejarah, dan juga kamu dapat mengetahui kaedah yang digunakan dalam penyelidikan sejarah. Pasti kamu tertanya-tanya, apakah itu sejarah? Sejarah ialah peristiwa yang telah berlaku pada masa lalu. Bagaimana kita hendak tentukan kesahihan sejarah ini, cikgu? Kesahihan sejarah boleh ditentukan melalui bukti-bukti yang ditemui. Baiklah murid-murid, mari kita kenali sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah memberikan maklumat tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah terbahagi kepada dua. Yang pertama, sumber primer, dan yang kedua, sumber sekunder. Sumber primer dikenali sebagai sumber pertama dan merupakan sumber yang belum diolah. Antara contoh-contoh sumber primer ialah fosil, artifak, manuskrip dan dokumen rasmi. Mari kita kenali sumber primer yang pertama, iaitu fosil. Fosil merupakan tinggalan tumbuhan atau haiwan yang telah terawet, sama ada di dalam batu maupun di dalam tanah. Sekarang mari kita lihat sumber primer yang kedua, iaitu artifak. Artifak merupakan hasil ciptaan manusia pada masa lalu, seperti batu bersurat, peralatan kegunaan harian yang diperbuat daripada batu, tembikar, senjata dan juga shilling. Sumber primer yang ketiga, iaitu manuskrip. Manuskrip merupakan tulisan tangan yang ditulis pada zaman dahulu, seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin. Sumber primer yang keempat, iaitu dokumen rasmi. Dokumen rasmi mengandungi catatan tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah berlaku dalam negara kita. Baiklah, sekarang kita pergi pula kepada sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Antara contoh-contoh sumber sekunder ialah majalah, buku, risalah dan juga akhbar. Cikgu akan teruskan dengan topik yang seterusnya, iaitu mengenai kaedah penyelidikan sejarah. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku dengan mendapatkan maklumat sejarah. Kaedah penyelidikan sejarah ini terbahagi kepada tiga, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Kaedah penyelidikan sejarah ini merujuk kepada bagaimana cara-cara dan langkah-langkah yang dilakukan oleh para pengkaji sejarah untuk mendapatkan bukti sejarah. Mari kita kenali kaedah penyelidikan arkeologi. Kaedah ini merupakan proses di mana para pengkaji akan mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Proses ini dilakukan melalui cara cari gali. Selain daripada istilah cari gali, kaedah arkeologi juga dikenali sebagai kaedah ekskavasi.
Ekskavasi bermaksud kegiatan penggalian yang dilakukan untuk mendapatkan maklumat tentang benda zaman purbakala. Melalui kaedah ini, ahli arkeologi akan menjalankan proses cari gali untuk mencari bukti sejarah di tempat-tempat yang dikenal pasti mempunyai unsur sejarah. Sebagai contoh, di Lembah Bujang telah dijumpai tapak tamadun Melayu yang terawal di tanah Melayu. Antara contoh bahan yang ditemui dalam proses cari gali ini ialah fosil, tembikar, kulit siput dan barangan logam. Kaedah penyelidikan yang kedua ialah kaedah lisan. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber ini pula terdiri daripada mereka yang terlibat dalam sejarah, yang pernah melihat atau yang pernah mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Terdapat 3 langkah dalam kaedah lisan. Langkah yang pertama, kenal pasti orang sumber dan sediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Langkah kedua, menemu bual dan merakam perbualan. Dan langkah yang ketiga, menyalin rakaman, menyimpan data dan membuat penulisan. Dalam kaedah ini, sejarawan akan menemui tokoh-tokoh atau pemimpin yang mempunyai maklumat tentang sesuatu peristiwa sejarah. Kaedah bertulis pula merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat-maklumat ini boleh diperoleh daripada kayu, batu, dinding batu dan juga bahan bercetak. Terdapat beberapa langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan kaedah bertulis. Langkah yang pertama, kenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Langkah ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber. Dan langkah yang keempat, membuat penulisan. Di sini terdapat 3 contoh sumber sejarah yang boleh dijadikan rujukan para sejarawan bagi menghasilkan karya-karya penulisan sejarah mereka, iaitu lakaran pada dinding gua, hukum kanun Melaka dan batu bersurat. Dengan ini, dapatlah disimpulkan bahawa para pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah penyelidikan yang sesuai untuk mengkaji sesuatu peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah ini juga telah memberi ruang kepada para pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kamu juga boleh baca buku teks kamu pada muka surat 6 hingga 9. Baiklah, di sini cikgu ingin kongsikan satu kata-kata hikmah. Jangan lupakan sejarah, kerana dari sejarah kita akan mempelajari sesuatu pengajaran. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum, bye-bye.